Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurniaannya dapat kita sama-sama meneruskan kuliah tafsir kita. Dan insya-Allah ini adalah tafsir ataupun kuliah tafsir yang terakhir untuk surah Yasin sebelum kita berpindah kepada surah yang lain. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan mulakan dengan ayat ke-77 sehingga ayat yang terakhir insya-Allah. Seperti biasa kita baca dahulu insya-Allah dan kemudian kita akan lihat makna bagi ayat yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sadaqallahul azim. Baik, ayat yang ke-77 Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada kita, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan tidakkah manusia melihat bahawa sesungguhnya kami telah menciptakannya, nya itu siapa? Iaitu manusia itu sendiri, min nutfatin, daripada setitis air mani, fa idza huwa khasimun mubin, maka rupa-rupanya atau ternyata dia, iaitu manusia tadi, khasimum mubin, musuh yang ataupun khasim, iaitu yang banyak berdebat, ya, yang banyak membantah. Maka ternyata rupa-rupanya dia, iaitu manusia itu, ya, orang yang banyak berdebat, banyak berbantah-bantah, yang nyata. Masya-Allah. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita tentang kejadian kita, di mana kita ini sehebat mana pun kita, sebenarnya kita adalah berasal daripada nutfah, iaitu setitik air mani. Dalam surah Al-Qiyamah pun Allah Taala ingatkan kita, alam yakunu nutfatan mim maniyyin yumna. Bukankah manusia itu, kata Allah Taala, bukankah manusia itu dahulunya adalah nutfah, setitis air mani. Alam yakun nutfah mim maniyyin yumna, daripada air mani yang dipancarkan. Itulah hakikat kita. Walau hebat macam mana pun kita sebenarnya adalah daripada nutfah, daripada setitis air mani. Dan air mani ini kalau kita lihat, ya, kalau kena pada pakaian kita, kita akan malu. Kita akan segan, kita akan malu untuk bawa keluar rumah. Tak ada siapa yang berani dan tergamak untuk keluar rumah dalam keadaan pakaiannya itu ada nampak air mani. Kalau kesan tu, itu mungkin okey. Nabi SAW pun pernah keluar daripada rumah, pergi ke masjid untuk sembahyang,
dalam keadaan ada kesan air mani setelah dibasuh, tapi ada kesan. Itu tak apa lagi. Tapi ini dalam keadaan air mani itu sendiri dalam bentuknya yang asal, yang berlendir begitu, ada ke sesiapa yang tergamak untuk bawa keluar, pergi bermasyarakat, pergi kedai dan sebagainya, dalam keadaan ada setompok air mani itu? Tak ada. Maka begitulah keadaan kita manusia. Hinanya kita sehingga kita ni dijadikan bahan yang menjadi satu keaiban bagi seseorang apabila pakaiannya terkena benda tersebut. Ini kalau kita cerita dari segi kita lah, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, air mani bukan najis. Itu pun walaupun tak najis, tapi menjadi satu aib, menjadi satu keaiban, menjadi suatu perkara yang mendatangkan malu kepada orang yang nampak yang nampak pada yang pada pakaiannya itu ada tanda, ada kesan air mani. Tapi kalau kita lihat dari sudut mazhab Hanafi, lagilah menunjukkan kehinaan, sebab air mani di sisi mazhab Hanafi adalah najis. Ya, air mani di sisi mazhab Hanafi adalah najis. Maka lebih lagilah nampak terzahirnya kehinaan kita sebenarnya. Yalah, memanglah kalau ikutkan kita ni nak dibandingkan dengan makhluk yang lain, manusia ni lebih mulia. Tapi pada awal kejadian kita itu yang kita nak ambil iktibar. Pada awal kejadian kita tidak lain melainkan nutfah, iaitu setitis air mani. Itulah asal kejadian kita. Allah Ta'ala ingatkan kita. Supaya apa? Supaya kita ni tidak jadi engkar kepada Allah. Allah kata ini manusia ni yang dahulunya berasal dari setitis air mani, fa iza huwa khasimun mubin. Ternyata rupa-rupanya setelah itu air mani itu dia dah besar, dah jadi orang, dah jadi dewasa. Rupa-rupanya air mani yang setitis itulah yang akhirnya menjadi khasim, ya, yang bermusuh-musuhan, yang berdebat-debatan, yang saling yang suka berbantah-bantah, mubin, yang jelas. Maknanya bukan sahaja dia berbantah dalam hati, bahkan dia menzahirkan permusuhannya, dia menzahirkan bantahannya. Itulah sifat manusia yang dahulunya berasal dari setitis air mani yang hina. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Berkenaan dengan ayat ini, para ulama ada menyebutkan tentang sebab nuzul, sebab mengapa ayat ini diturunkan. Maka ada riwayat menyebutkan bahawa anna Ubay bin Khalaf jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi 'azmun ramimun wa huwa yufattituhu wa yuzrihi fil hawa wa yaqulu ya Muhammad ataz'umu anna Allah yab'athu hadha faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am yumituka Allah ta'ala thumma yab'athuka thumma yahsyuruka ila an-nar wa nazalat hadhihi al-ayah ila akhir surah. Bahawasanya Ubay bin Khalaf ni adalah salah seorang daripada musyrikin Mekah, datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan di tangannya itu ada tulang yang sudah reput. Lalu dia pun menghancurkan tulang tersebut dan membuangnya ataupun menyebarkannya di udara. Maka berterbanganlah debu-debu tulang tadi. Maka lalu dia berkata, wahai Muhammad, adakah kamu menyangka bahawa Allah Ta'ala mampu untuk membangkitkan semula benda ini? Maka Rasulullah SAW bersabda, ya. Dengan yakinnya Nabi SAW kata, na'am, ya. Yumitukallah, Allah akan mematikan kamu. Thumma yab'athuk, kemudian Allah akan bangkitkan kamu. Thumma yahsyuruka ilan nar, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan kamu dan memasukkan kamu ke dalam neraka. Lalu turunlah ayat ini sehinggalah akhir surah. Jadi semua ayat yang kita baca tadi rupanya dia bersangkut paut dengan kisah Ubay bin Khalaf tadi. Dalam tafsir Ibn Kathir didatangkan 3 riwayat. Pertama, riwayat yang mengatakan bahawa lelaki yang bertanya itu, yang bertanya dalam keadaan mengejek, dalam keadaan mengingkari hari kebangkitan semula. Lelaki itu ialah siapa dia? Ubay bin Khalaf. Ada juga riwayat mengatakan bahawa lelaki itu ialah Al-As bin Wa'il.
Al-As bin Wa'il. Ada juga riwayat mengatakan bahawa lelaki itu ialah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang merupakan ketua orang munafik di Madinah. Tetapi riwayat yang ketiga itu, iaitu riwayat yang mengatakan lelaki itu ialah Abdullah bin Ubay bin Salul, dinilai sebagai mungkar. Mungkar. Jadi hadisnya maknanya dhaif. Kerana apa? Kerana Imam Ibn Katsir kata, kenapa mungkar? Kerana surah ini ialah surah Makkiyah. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul, dia adalah dari Madinah. Munafik ini tidak ada, melainkan setelah Nabi SAW berhijrah, baru adanya orang munafik. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, dia berada di Madinah. Ketika surah ini turun, dia belum ada lagi, belum ada di hadapan Nabi SAW, belum muncul dalam sirah. Maka riwayat yang ketiga itu memang tertolaklah. Tinggal lagi dua riwayat. Dan ada juga dalam tafsir yang lain menyebutkan ada beberapa lagi nama-nama yang lain. Maka kata Imam Ibn Katsir dalam menyelesaikan percanggahan riwayat, ada yang kata Ubay bin Khalaf, ada yang kata Al-As bin Wa'il dan sebagainya. Dalam menyelesaikan percanggahan ini, kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, sebenarnya ayat ini umum. Ayat ini adalah umum. Dan ayat ini meliputi semua sekali, semua, siapa sahaja yang mengingkari hari kebangkitan. Hujahnya ialah kenapa? Kerana kalimah al-insan, awalam yaral insan. Kalimah insan itu diletakkan alif lam. Jadi alif lam itu kalau kita belajar bahasa Arab namanya alif lam lil jins. Maknanya apa jua jenis manusia. Awalam yaral insan, tidakkah apa jua jenis manusia. Maknanya siapa jua manusia. Ubay bin Khalaf ke, Al-As bin Wa'il ke, siapa juga manusia, mana-mana manusialah yang mengingkari hari kebangkitan, tidakkah dia melihat bahawa sesungguhnya kami ini, kata Allah Ta'ala, kami menciptakan dia min nutfah, daripada setitis air mani. Fa'idha huwa khasimum mubin. Maka rupa-rupanya ternyata bahawa dia adalah khasim, orang yang banyak berbantah, banyak berbalah, banyak berdebat, banyak gaduh. Mubin, yang menzahirkan pergaduhannya, kebantahannya itu, sikapnya itu dizahirkan. Itulah. Tapi kalau kita lihat pada riwayat tadi, Ubay bin Khalaf tadi, boleh juga kita ambil satu nama untuk kita faham cerita ni. Jadi Ubay bin Khalaf, dia datang pada Nabi SAW dalam keadaan apa? Dalam keadaan khosim, dalam keadaan nak mencabar atau nak membantah Nabi SAW. Jadi disebutkan ayat, apa yang disebutkan dalam ayat ini selari dengan kisah tadi, kisah tersebut. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Manusia tadi, manusia yang mengingkari hari kebangkitan tadi pada ayat yang 77 tadi, atau secara khususnya Ubay bin Khalaf, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, manusia tadi, dia daraba lana mathalah, dia mendatangkan, membuatkan bagi kami suatu misalan. Wa nasiya khalqah, dan dia melupakan, dan dia lupa penciptaannya. Dia tak sedar dirinya itu diciptakan oleh Allah daripada setitis air mani. Tetapi dia sibuk pula macam nak mengajar Allah Ta'ala pula. Dia pula mendatangkan satu misalan yang nak menunjukkan bahawa hari kebangkitan itu adalah mustahil. Nampak manusia ni nak kata punya suka berdebat, suka untuk berhujah, padahal Allah Ta'ala lah yang banyak memberikan misalan dalam Quran untuk supaya kita faham bahawasanya adanya hari kebangkitan. Tapi manusia yang mengingkari hari kebangkitan, dia pula yang daraba lana mathalah, dia pula yang membawakan contoh misalan kepada kami. Untuk apa? Untuk mengatakan bahawa hari kebangkitan itu tidak ada. Kan tadi kalau kita tengok kisah Ubay bin Khalaf kan, dia bawa tulang dan dia hancurkan. Jadi Ubay bin Khalaf itu nak beri misal, nak menguatkan hujahnya bahawa hari kebangkitan itu mustahil, maka dibawakan tulang tadi. Jadi itu menunjukkan bahawa dia menganggap itu satu tamsilan, satu misalan yang membuktikan bahawa dah tak boleh lagi dah dibangkitkan, sebab tulang tadi sudah hancur lebur. Nampak? Itulah betapa engkarnya manusia
betapa dahsyatnya manusia yang memang Allah Ta'ala dah tutup hati dia, sampaikan dia pula yang membawa misalan untuk mensabitkan, untuk mengiyakan bahawasanya hari kebangkitan itu tidak wujud dan tidak akan wujud. Wa nasiya khalqah, dan dia lupa penciptaan dirinya sendiri. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia pula bertanya, siapakah yang menghidupkan tulang belulang yang dalam keadaan dia telah ramim, iaitu telah hancur lebur. Jadi pertanyaan orang-orang macam ni, pertanyaan ni bukan memang nak tahu jawapan, tapi kerana engkar. Pertanyaan yang bertujuan untuk mengingkari. Memang tak nak dengar jawapan, tapi sebenarnya memang nak tolak. Nak tanya tu bukan kerana nak tahu kebenaran, tapi kerana nak ingkar. Jadi kalau kita lihat dari segi bahasa, perbahasan bahasa Arab ada dibahaskan dalam kitab-kitab tafsir. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wahiya ramim. Wahiya, hiya tu ialah muannas. Kan? Kita ada muzakkar iaitu huwa. Dia lelaki. Dan hiya pula maksudnya dia untuk perempuan. Wahiya. Jadi kalau begitu, mengapa tidak ramim tu dikatakan ramimah? Bagi yang belajar bahasa Arab mesti tahu kan. Ramim ni muzakkar, sedangkan wahiya tu muannas. Kenapa tak dikatakan wahiya ramimah? Kenapa tak ada ta marbutah? Maka ini dibincangkan panjang lebar oleh Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani mendatangkan beberapa jawapan. Di antaranya jawapan dari Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf. Kata Az-Zamakhsyari, dikatakan ramim dan bukannya ramimah, kerana walaupun ramimah itu ialah khabar bagi hiya. Kerana apa? Kerana ramim itu ialah nama. Nama bagi sesuatu yang telah, nama bagi tulang yang telah lebur. Dan dia bukan sifat. Kalau sifat ialah dia kena ikut mausuf. Tapi ini adalah nama, maka tidaklah didatangkan ta marbutah. Taklah disebut wahiya ramimah. Cukup sekadar wahiya ramim. Sebab apa? Sebab nama dia memang macam tu. Nama bagi tulang yang sudah hancur namanya ramim. Jadi tak perlu lagi tambah ta marbutah. Manakala jawapan Imam Asy-Syaukani sendiri, beliau mengatakan bahawa yang lebih aula, yang lebih afdal ialah kita bagi jawapan begini. Ramim ni dia wazan dia ialah fa'il, kan? Ramim, fa'il. Dia punya apa? Dia punya bentuk perkataannya ialah fa'il. Jadi fa'il ini dia dengan makna fa'il. Contoh alim dengan makna alim, ataupun fa'il dengan makna maf'ul. Ramim dengan makna marmum, iaitu yang dihancurkan. Maka oleh kerana itulah sama saja muannas ataupun muzakkar turut dipanggil ramim. Seperti apa? Jarih. Kan, lelaki pun kita panggil jarih, iaitu orang yang cedera. Perempuan pun kita panggil jarih, sama saja. Begitu juga dengan sabur, orang yang banyak sabar. Kita kata lelaki pun sabur, perempuan pun sabur. Samalah juga di sini, ramim di sini tak perlu ditambah ta. Jadi benarlah, betul lah apa yang ada dalam Quran. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Itu pembahasan dari sudut bahasa lah. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Taala mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawapan untuk dijawab kepada orang-orang yang mengingkari, menolak hari kebangkitan. Katakan wahai Muhammad, katakan pada mereka yang akan menghidupkan, yang akan menghidupkannya ialah yang telah menciptakannya pada awal permulaan dahulu, pada kali pertama dahulu. Wa huwa, dan dia bikulli khalqin alim, maha mengetahui tentang setiap penciptaan. Jadi kata Allah Ta'ala ajar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawab pada mereka wahai Muhammad, siapa yang menciptakannya pada awal dahulu, itulah
dialah yang sama juga yang akan menciptakannya, yang akan membangkitkannya yang akan menghidupkannya semula pada hari yaumul mahsyar, pada hari kebangkitan semula. Kan antara nak menciptakan sesuatu dari mula dengan menghidupkan semula benda yang sudah mati, mana lagi susah? Jawapannya ialah yang menciptakan dari awal itulah. Mencipta sesuatu dari zero, dari kosong, itu lagi susah bagi kita lah. Jadi Allah Ta'ala mengajarkan pada Nabi SAW, jawab pada dia, kalau Allah Ta'ala boleh ciptakan manusia dari awal, dari zero kepada ada, dari tiada kepada ada, maka sepatutnya Allah Ta'ala lebih maha berkuasa. Lebih lagi lah Allah Ta'ala mampu untuk menghidupkan sesuatu yang memang dah ada tapi mati. Manusia memang dah ada dalam kubur, tetapi mati. Jadi itu lagi mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka itu yang diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawapan yang diajarkan, kalau Allah boleh menciptakan manusia dari awal marrah, ya, allazi ansha'aha awal marrah, dia iaitu Allah Ta'ala menciptakan manusia dari kali pertama, maknanya dari mula dahulu, dari zero kepada ada, dari kosong, dari tak ada apa-apa kepada ada. Itu pun Allah Ta'ala boleh buat, apatah lagi lah nak menghidupkan semula benda yang dah ada, makhluk yang sudah ada, cumanya mati. Itu lagilah mudah, lagi senang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan lagi kekuasaannya. Firman Allah Ta'ala, Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Dia iaitu Allah Ta'ala yang menjadikan bagi kamu menjadikan bagi kamu api daripada pokok yang hijau. Fa iza antum minhu tuqidun, maka tatkala itu kamu pun menyalakan api daripadanya. Kan Allah kata, kamu tak tengok ke? Apakah kamu tak fikir? Apakah kamu tak nampak? Ya, bagaimana Allah Ta'ala ni menciptakan api daripada apa? Daripada pokok yang hijau. Daripada pokok yang hijau yang segar, ya. Daripada itu Allah Ta'ala menjadikan api. Kita pun duk nyalakanlah api. Kita gosok-gosok kayu tu, kan? Maka akhirnya menyalakan. Macam mana boleh jadi api tiba-tiba? Itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibn Katsir mengatakan, pokok hijau yang dimaksudkan di sini ialah satu jenis pokok yang namanya al-marh dan juga al-afar. Al-afar atau al-ifar. Saya pun tak pasti sebab ini istilah tumbuh-tumbuhan ni memang kita biasa tak tahu sangatlah. Tapi ada disebut dalam kitab tafsir. Jadi dua pokok ini memang tumbuh di tanah Hijaz. Apabila ada orang musafir ke ataupun siapa-siapalah, dia nak wujudkan, dia nak nyalakan api, maka dia ambil dua kayu daripada dua pokok ini. Walaupun dua-dua ni masih lagi segar kayunya, masih lagi hijau, tetapi apabila digosok, maka menyalalah api. Menyalalah api. Kerana itu Allah Ta'ala ingatkan kepada mereka, sebab pokok itu ada di sisi mereka, ada bersama dengan mereka. Kan? Pokok itu ada dengan mereka. Mereka tinggal di tempat yang ada dua pokok itu, iaitu al-marh dan juga al-afar atau al-ifar. Dan mereka nampak. Maka kerana itu Allah Ta'ala bagi tamsilan pada mereka, contoh misalan pada mereka dengan benda yang memang mereka nampak. Mereka nampak daripada asyajarul akhdar, daripada pokok yang hijau, Allah Ta'ala menciptakan bagi mereka api. Bukan mereka yang buat api itu daripada Allah. Mereka hanya gosok saja. Jadi Allah Ta'ala nak supaya mereka berfikir, tak nampak ke daripada pokok yang hijau tu kamu gosok-gosok, tiba-tiba keluar api? Siapa yang keluarkan api? Kamilah yang keluarkan api. Allah kata, aku yang keluarkan api, aku yang ciptakan bagi kamu api itu. Fa iza antum minhu tuqidun. Kemudian daripada situlah kamu mengambil manfaat, kamu jadikan dia sebagai bahan bakaran, bahan untuk nyalakan api. Padahal itu adalah kekuasaan Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di sini kalau Imam Ibn Katsir disebutkan pokok tertentu,
Tapi dalam konteks kita di Malaysia ni, mungkin kita tak ada pokok ni, wallahualam, saya pun tak pasti ada atau tidak. Kita boleh katakan bahawa apa jua bahan bakar, kalau kita lihat tak nampak pun api, tapi apabila kita buat sedikit proses, tiba-tiba keluar api, menyala api. Siapa yang buat? Siapa yang datangkan api itu? Siapa yang nyalakan api itu? Tidak lain dan tidak bukan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau itu pun Allah Ta'ala boleh buat, apatah lagi lah untuk Allah Ta'ala membangkitkan semula, menghidupkan semula manusia-manusia yang telah terbenam dalam tanah. Sama ada kerana dia mati sebelum kiamat dia dikuburkan, atau dia terbenam oleh kerana disebabkan huru-hara hari kiamat di akhir zaman. Orang-orang begitu adalah mudah sangatlah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apa-apa yang menyusahkan, tak ada apa-apa pun susah. Sedikit pun tidak mustahil bagi Allah Ta'ala untuk mengeluarkan manusia-manusia tersebut, menghidupkannya semula dan mengumpulkan mereka di mahsyar untuk dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau api pun Allah Taala boleh keluarkan daripada pokok yang hijau, ya, apatah lagi lah manusia yang telah mati. Allah Taala pastilah boleh, mampu sangatlah, memang terlalu mampu untuk menghidupkannya semula, ya, pada hari kiamat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, awalaisa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Allah Taala menyatakan pada kita semua, dan tidakkah dia, iaitu Allah, yang menciptakan langit-langit dan bumi, tidakkah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi-bumi itu mampu, berkuasa untuk menciptakan yang semisal dengan mereka? Bukankah Allah Ta'ala mampu untuk ciptakan yang semisal, yang seumpama dengan mereka? Bala, bahkan, maknanya benar, ya, memang tidak ada keraguan. Bala, bahkan, wahai Allah Ta'ala, bahkan memang benar. Wa huwal khallaqul alim, dan Allah Ta'ala itulah yang maha pencipta, al-khallaq al-alim, ya. Al-khallaqul alim ini kalau ikut dalam bahasa Arab dipanggil sebagai sirah al-mubalaghah, ya. Al-khallaq maksudnya ialah yang maha mencipta, dan penciptaannya itu terlalu banyak mencipta, cipta. Dia beza dengan khaliq. Kalau khaliq ni maksudnya pencipta. Tapi kalau khallaq, pencipta yang banyak ciptaannya, mencipta. Dan kalau kita lihat, ya, dalam satu saat berapa banyak Allah Ta'ala ciptakan makhluk. Masya Allah, kan? Macam sekarang ni saya duduk dalam bilik aircon ni, setiap angin yang sejuk yang keluar daripada aircon tu adalah ciptaan Allah. Allah cipta. Kemudian kita dengar bunyi pula. Dari dalam rumah kita boleh dengar bunyi motor, bunyi enjin, bunyi kereta dan sebagainya. Itu semua ciptaan Allah, bunyi-bunyi itu. Jadi dalam satu saat sahaja di satu tempat, betapa banyak ciptaan Allah Ta'ala. Maka setiap masa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan mencipta, cipta tanpa henti. Setiap saat ada sahaja ciptaan-ciptaan Allah yang baru. Ada sahaja makhluk-makhluk Allah yang baru dicipta. Masya Allah. Maka kerana itu Allah Ta'ala ingatkan kita, bala wa huwal khallaqul alim. Bahkan, dan dia adalah al-khallaq, iaitu yang maha pencipta. Bukan sekadar mencipta, bukan sekadar khaliq, tetapi khallaq. Khallaq maksudnya ialah yang maha pencipta, dan ciptaannya itu terlalu banyak. Benda-benda yang diciptakan itu terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Itu dipanggil al-khallaq. Dan juga al-alim, sifat kedua, al-alim. Al-alim pun sama. Kalau kita kata orang lelaki ni ialah seorang yang berilmu, maka kita kata hadza rajulun, ataupun hadzal rajulu alimun. Lelaki ini alim. Dia ada alif. Ain, alif, lam, mim. Alim. Maksudnya berilmu, mempunyai ilmu, mengetahui. Tetapi kalau alim, ya, ain, lam, ya, mim, alim,
Maksudnya apa? Maksudnya ialah yang banyak sangat ilmunya, yang banyak sangat pengetahuannya. Itulah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Allah kata, wa huwal khallaqul alim. Allah Ta'ala itu khallaq dan Allah Ta'ala itu alim, yang banyak sangat pengetahuannya. Kerana apa? Kerana tidak berguguran daun-daun di dalam hutan, melainkan dalam ilmu Allah Ta'ala. Tidak bergerak pasir-pasir di dasar lautan, melainkan dalam ilmu Allah. Ya. Tidak bergerak semut-semut, serangga-serangga yang melata, melainkan dalam ilmu Allah. Tidak bergerak virus yang hari ni kita takut-takut. Yalah, memanglah bahaya kan. Maksud kata virus yang kita tak nampak, tapi kita berikhtiar untuk menjauhinya. Itu semua virus itu, pergerakannya, dia nak masuk dekat hidung siapa, dekat dalam mulut siapa, itu semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap masa, dalam satu keadaan, dalam satu masa, betapa banyak perkara-perkara yang berlaku, dan semua yang berlaku itu semuanya dalam ilmu Allah. Wa huwal khallaqul alim. Ya, dan dialah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. Terlalulah mengetahui, terlalu luas pengetahuannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan lagi kepada kita, kalau kita tak faham juga betapa hebatnya Allah Taala, ya, betapa berkuasanya Allah Taala terangkan lagi pada kita. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya sahaja urusan Allah Ta'ala itu, idza arada syai'an, apabila dia hendak melakukan sesuatu, dia mahukan sesuatu, ay yaqula lahu kun fayakun. Dia hanya katakan baginya kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Allah Ta'ala kalau nak sesuatu, ya, Allah kata jadilah. Tak ada tangguh-tangguh. Kalau Allah nak je, jadi. Sekelip mata sahaja boleh jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak sesuatu itu berlaku. Kan? Sebab itulah Nabi SAW, kalau berlaku apa-apa musibah, Nabi SAW terus ingat bahawa musibah itu, kemalangan itu berlaku kerana takdir daripada Allah Ta'ala. Disebutkan dalam hadis bahawa Nabi SAW, apabila khadamnya melakukan suatu perkara yang salah, contohnya terjatuh bekas, tertumpah air, terpecah ke apa ke cawan dan sebagainya, maka Nabi SAW tak akan marah. Nabi SAW akan kata, qaddarallahu ma syaa fa'al. Ya, Allah Ta'ala telah pun mentakdirkannya, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang berlaku. Ini keadaan orang yang imannya sempurna. Dia anggap semua yang berlaku tu semua memang berlaku dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kan dalam Quran sebut, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah nak sesuatu itu berlaku, memang Allah kata kun, jadi maka jadi. Jadi maka jadi. Ya, jadi setiap yang berlaku semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Dan begitulah juga bila kita terbalikkan, semua yang berlaku dengan kehendak Allah, dan semua yang dikehendaki oleh Allah pasti akan berlaku. Dalam doa Abu Darda yang masyhur kan, di dalam doa itu pun ada disebutkan, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki, maka itulah yang pasti berlaku. Dan apa yang Allah Ta'ala tidak hendak ia berlaku, pasti ia tidak akan berlaku. Kalau dia dah berlaku, maknanya itu memang kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ni, manusia ni lemah. Betapa banyak kehendak kita yang memang kita nak sungguh-sungguh, dan kita dah berusaha, akhirnya tak dapat juga. Kan? Akhirnya tidak tercapai. Sebab apa? Sebab tu kehendak kita, bukan kehendak Allah. Tetapi apa yang Allah kehendaki, ia pasti berlaku. Ia pasti berlaku. Kemudian di akhir ayat ini, di akhir surah ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan kepada kita betapa besarnya, betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kerajaannya. Maka firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
maka Maha Suci yang di kekuasaannya, yang mana pada kekuasaannya lah terdapat malakut, iaitu kerajaan kulli syai', setiap segala sesuatu, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya iaitu Allah SWT kamu akan dikembalikan. Ya, maka Allah Taala mentanzihkan dirinya, mentanzihkan zatnya, menyucikan dirinya dengan mengatakan fasubhana, maha suci. Maknanya apa maksud subhana, maha suci? Maksudnya ialah ternafilah segala sifat kekurangan, ternafilah segala sifat yang tidak baik, segala sifat kekurangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah Taala itu maha hebat, maha sempurna. Biyadihi malakutu kulli syai'. Kalau biyadihi ni kalau kita terjemah secara literal, di tangannya lah. Tapi kan kita tak boleh membayangkan, tak boleh kata bahawa Allah Taala itu beranggota. Jadi biyadihi ni maksudnya ialah ditafsirkan oleh ulama, maksudnya ialah dalam kekuasaannya lah. Dalam kekuasaannya lah malakutu kulli syai', kerajaan segala sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya ialah Allah Ta'ala lah yang memiliki, yang menguasai kerajaan yang mentadbir segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang berlaku melainkan semua itu berlaku di dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah. Hari ini manusia walau sehebat mana pun, walau bagaimana besar pun kerajaannya, tetapi ada perkara yang dia tidak memilikinya, yang dia tidak boleh kawal. Kan? Kerajaan besar macam mana sekalipun, ada perkara-perkara yang akan terlepas dari pandangan dia, terlepas daripada kawalan dia. Ya? Kerajaan, contohnya Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran. Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran tentang kerajaan Fir'aun. Fir'aun ini walaupun dia hebat macam mana pun, dan dia menghalang anak-anak lelaki lahir. Kerana apa? Kerana nak pastikan tidak ada orang yang akan menjatuhkan kerajaannya. Maka dibunuh semua anak lelaki. Dalam keadaan macam tu, dikerah segala jenis tentera untuk mencari bayi-bayi lelaki untuk dibunuh. Itu pun Allah Ta'ala menjadikan dalam keadaan suasana macam tu, Allah jadikan Nabi Musa AS tu elok je dilahirkan, dan membesar elok je, bahkan dibesarkan dalam istana Fir'aun. Walau sebesar mana kerajaan sekalipun, dia tidak akan menguasai kulli syai'. Tapi Allah Ta'ala kata, wa biyadihi malakutu kulli syai'. Malakutu kulli syai'. Allah Ta'ala itu yang memiliki kerajaan kulli syai'. Kerajaan semua sesuatu, segala sesuatu. Kerajaan manusia, kerajaan langit, bumi, malaikat, jin, tumbuh-tumbuhan dalam kerajaan dia, serangga dalam kerajaan dia, burung dalam kerajaan dia, ikan-ikan di lautan, semua di dalam kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya, pergerakannya itu semua ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang kita nak faham, bahawa Allah Taala itu maha berkuasa, ya, maha pencipta, maha memelihara, maha pentadbir, yang mentadbir alam ini. Baik. Kemudian dari sudut bahasa pula, kita bincang dari sudut bahasa, malakut. Malakut. Jadi malakut ini, kata Imam Ibn Kathir, ada sebahagian orang dia mentafsirkan malakut ini maksudnya ialah kerajaan alam roh. Manakala mulk maksudnya ialah alam jasad. Ni badan kita ni kan. Ni yang alam yang kita lihat ni sekarang ni, sebab oleh kerana ia berkait dengan jasad, maka ini dipanggil mulk. Tetapi kalau malakut ini maksudnya ialah alam roh. Satu lagi dimensi alam ni ada alam roh. Jadi ada yang kata mulk untuk jasad, malakut ialah kerajaan untuk roh. Tapi kata Imam Ibn Kathir, dia sebenarnya sama saja. Al-mulk dan juga al-malakut sama maksudnya. Jadi satu saja kerajaan. Kerajaan Allah Ta'ala itu satu saja. Allah Ta'ala lah yang menjadi raja dan yang mentadbir alam jasad ini, alam zahir, dan dia juga yang mentadbir alam roh. Satu saja. Memanglah alam tu ada dua, tapi kerajaannya satu saja. Ya. Dan itulah yang dikatakan oleh Imam Ibn Kathir, ya, was-sahihul awwal. Imam Ibn Kathir kata yang sahih ialah pendapat pertama. Maksud beliau ialah pendapat yang menyamakan di antara mulk dan malakut. Wa huwa allazi alaihi al-jumhuru minal mufassirina wa ghairihim. Dan pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama
dari kalangan ahli-ahli tafsir dan ulama-ulama dalam bidang-bidang lain. Maksudnya ialah Allah Ta'ala maha berkuasa, mencipta, memelihara, mentadbir segala-galanya di dalam pengetahuan Allah, di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita telah tamat surah Yasin ini. Ya, apa yang kita dapat simpulkan, kebanyakan perkara yang diceritakan, dibahaskan, diterangkan, dibincangkan dalam surah Yasin ini ialah berkenaan dengan betapa berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala untuk membangkitkan manusia semula pada hari akhirat nanti. Berkali-kali Allah Taala memberikan hujah demi hujah, menunjukkan kekuasaannya supaya manusia benar-benar faham, khususnya orang-orang musyrikin Mekah dan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Diterangkan berkali-kali, ya, bukti-bukti yang menunjukkan Allah memang maha berkuasa, memang mampu sangat untuk membangkitkan semula manusia daripada kubur dan daripada mana-manalah tempat di mana jasad mereka berada apabila ditiupkan sangkakala yang kedua. Kita dah ceritakan sebelum ni, ya, bahawa ditiupkan, ketika mana ditiupkan sangkakala yang pertama, maka manusia semuanya mati semuanya. Berlaku kiamat. Ya, dunia yang akan hancur binasa. Bumi akan dilipat-lipatkan. Gunung ganang semuanya berterbangan dan berlaga di antara satu sama lain. Begitu juga dengan bulan, bintang, matahari, semuanya. Dan kemudian apabila ditiupkan sangkakala yang kedua, orang-orang yang telah mati, manusia-manusia yang telah tersembam ke bumi, mati semuanya disebabkan huru-hara tadi, akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan diterangkan dalam hadis bahawa manusia ni walaupun dia lama duduk dalam tanah, tapi sebenarnya Allah Ta'ala tidak membinasakan satu bahagian daripada tubuh manusia. Dari bahagian itulah yang kemudiannya jasad manusia itu akan tumbuh semula dan hidup ketika mana dibangkitkan semula nanti. Ini dipanggil apa dia? Dipanggil, bahagian tersebut dipanggil sebagai ajbuz zanab. Ajbuz zanab ini maksudnya ialah tulang rusuk yang paling bawah. Ajbuz zanab. Ajbuz zanab ini dia tidak akan hancur dimakan tanah. Dia tidak akan hancur. Allah Ta'ala jadikan dia kecil je di hujung tulang rusuk, ataupun orang Melayu kata tulang apa? Tungkik tungking ke tungkik, macam itulah. Kan tulang belakang tulang belakang manusia ni dia panjang kan. Di hujung itu dia tajam. Yang hujung itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, yang hujung itu ajbuz zanab itu tidak akan dimakan tanah, tidak akan hancur. Daripada tulang itulah nanti di akhirat apabila ditiupkan sangkakala yang kedua, tulang dari yang kecil itulah dia akan membesar, dia akan tumbuh dan akhirnya manusia akan kembali sedia kala. Di sini kita bacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan perkara ini, dengan berkaitan dengan ajbuz zanab. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila kata hadis riwayat Bukhari Muslim ni maknanya riwayat Bukhari Muslim, maksudnya hadis ni hadis sahih lah. Hadis yang sahih. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, laisa minal insani syai'un illa yubla illa azman wahidan wa huwa ajbuz zanab minhu khalqul khalqi yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, tidak ada daripada manusia itu sesuatu pun melainkan semuanya akan binasa, melainkan satu tulang. Wa huwa ajbuz zanab, dan tulang itu ialah ajbuz zanab, iaitu tulang belakang yang paling hujung. Itu dipanggil ajbuz zanab. Minhu khalqul khalqi yaumal qiyamah, daripada tulang itulah akan dicipta segala makhluk pada hari kiamat. Maknanya manusia-manusia ni akan dicipta akan hidup semula dengan daripada tulang yang kecil itu. Dia macam chip lah, kita kata chip. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, kullu bni Adam ya'kuluhu turabu illa ajbaz zanab atau ajbuz zanab. Setiap anak Adam itu dimakan oleh tanah
melainkan ajbuz zanab, iaitu tulang yang kecil tu. Minhu khuliqa wa minhu yurakkab. Daripada tulang ajbuz zanab itulah manusia akan diciptakan semula dan akan maknanya dibentukkan semula. Yurakkab, akan disambung-sambung semula. Daripada situ akan keluarnya tulang rusuk, keluarnya badan, tangan, kaki, kepala, mata daripada ajbuz zanab itu. Jadi kalau kita ditanya macam mana manusia dibangkitkan semula, dihidupkan semula? Jawapannya telah diterangkan dalam hadis, ya, iaitu dengan perantaraan itu yang kecil itu. Begitu juga dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, inna fil insani azman la ta'kuluhul ardu abada. Sesungguhnya pada diri manusia itu ada satu tulang yang mana bumi tidak akan memakannya selama-lamanya. Tak akan makan. Maknanya dia tidak akan hancur di dalam bumi. Jadi maknanya benarlah manusia akan dibangkitkan semula, dihidupkan semula, ya, akan dihidupkan semula. Dan apabila dihidupkan semula, tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk memberikan keadilan. Kan? Kalau ada orang tanya, saya ni tak percaya Quran, contoh dia kata, saya tak nak dengar dalil Quran ke dalil hadis. Saya nak bukti logik yang membuktikan bahawa adanya hari kiamat, adanya hari akhirat. Maka macam mana kita nak jawab? Kita katakan pada dia, cuba kita bayangkan satu orang hamba Allah yang mana dia daripada lahir lagi sampailah mati memang 100% dalam keadaan susah. Lahir dalam keadaan susah, membesar dalam keadaan gelandangan, ya, makan pun kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kemudian diuji dengan sakit, ya. Di luar badan dia pun sakit, zahir dan dalam pun ada penyakit, hidup melarat, tidak ada pekerjaan, fakir, miskin, sakit, badan pun berbau, muka pun tidak, ya, tidak maknanya tak cantik, ya, tidak, orang tak tertarik kepada dia. Wajah dia, rupa dia pun tidaklah tidaklah baik sangat, ya. Tetapi dia mentaati perintah Allah. Dia jaga sembahyang, dia menjauhi segala perkara yang haram, dan kalau dia buat dosa, dia banyak istighfar, bertaubat pada Allah. Dia mati dalam keadaan seorang muslim. Tapi keadaan dia macam itulah. Fakir, miskin, hidup melarat, ya. Tak ada rumah, tak ada makanan pun, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kita tanya pada orang yang nakkan hujah tadi, kita tanya pada dia, orang macam ni, Adakah adil kalau sekiranya Allah Ta'ala biarkan kehidupan dia macam ni? Maka pasti orang akan menjawab bahawa tak adil. Kan? Nasib dia, maksudnya nasib dia sangat teruk. Jadi kalau begitu, kalaulah apabila orang ni mati, dan matinya itu memang mati terus, tidak ada lagi kebangkitan selepas mati, maka di manakah tempat keadilannya? Bagaimana dia nak mendapatkan keadilan? Maka kerana itulah diwujudkan hari akhirat. Kerana itu adanya hari akhirat, di mana pada hari akhirat nanti Allah akan menzahirkan keadilannya. Allah akan berikan ganjaran kepada hamba Allah tadi, ya, yang mana dia dalam keadaan susah, tapi oleh kerana adilnya Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam syurga. Begitu juga dengan satu orang yang zalim, kejam, kaya raya, ya, ada rupa yang menarik, orang pun suka pada dia, buat maksiat, ada simpan perempuan dan sebagainya, ya, dan suka menzalimi orang lain, peras ugut, ya, suka menindas orang fakir miskin kerana nak kaya. Ada kerajaan, ada kereta, ada rumah, tetapi tidak pernah langsung mentaati perintah Allah, apatah lagi nak sembahyang ke apa, memang tak pernah, kan? Dan kalau dia mati, maka hilanglah. Maknanya kalau dia mati dan tidak ada hari kebangkitan semula, maka tidak adil lah. Dia buat dosa banyak, tetapi dia menzalimi orang lain, kan? Dia pukul orang, dia bunuh siapa yang dia suka, dia boleh bunuh. Siapa yang dia mahu, dia boleh pukul. Kalau orang macam ni dibiarkan macam ni saja, tak ada apa-apa pembalasan, maka adakah itu satu keadilan? Maka kerana itulah adanya hari akhirat, ya. Hari akhirat itulah, pada hari akhirat itulah orang-orang macam ni akan diberikan balasan yang setimpal. Akan diberikan balasan yang setimpal. Maka sebenarnya kewujudan hari akhirat itu, walaupun seseorang itu dia tak nak dengar dalil Quran ke dalil hadis, tetapi secara logiknya pun
Logik akalnya sebenarnya boleh faham dah. Logik akalnya itu sudah boleh menyampaikannya kepada suatu natijah bahawa sebenarnya ada alam yang lain selepas mati. Kalau tidak, maka tak berlaku adil lah. Tidak terbela lah nasib orang yang miskin yang tadi tu, yang pertama, dan tidak terhukum orang yang zalim. Maka nak tak nak, akal mengatakan, oh mesti ada satu lagi ni. Mesti ada satu lagi alam di mana di sana nanti akan diberikan hak kepada orang yang berhak dan akan dibalas kepada orang yang layak menerima balasan. Jadi perkara ini penting supaya apa? Supaya kita bukan saja kita ikut Al-Quran, Sunnah, bahkan kita juga kena latih akal kita ni supaya puas. Akal kita ni dia nak benda yang memuaskan, hujah yang memuaskan akal. Yang mana maknanya memang hujah mati. Jadi kita kena fikir macam tu supaya kita tahu bahawa memang tidak ada langsung keraguan sama ada dari segi dalil maupun dari segi akal. Memang kedua-duanya menunjukkan bahawa hari kiamat, hari akhirat itu memang pasti akan berlaku. Ya, mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan di dunia ini Allah Taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang soleh, dan di akhirat nanti, ya, pada hari akhirat menjadi hari yang terbaik untuk kita, hari di mana kita menerima balasan amalan kita. Mudah-mudahan semuanya adalah amalan-amalan yang baik yang lahir daripada kita. Mudah-mudahan pada hari akhirat nanti sekiranya kita ada dosa, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, ya, dengan berkat doa daripada guru-guru kita, doa daripada kawan-kawan kita, dengan berkat dengan syafaat Nabi SAW, dan juga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita, selagi mana masa yang ada kita di dunia ni, maka kita gunakanlah untuk kita berusaha sehabis baik. Kerana apa? Kerana keadaan kita di hari akhirat nanti, ya, dia berdasarkan selain daripada rahmat Allah, itu memang pastilah, ya, tetapi juga, ya, dia berkaitan juga dengan amalan kita di dunia ini. Maka buatlah persiapan yang sewajarnya untuk hari akhirat nanti. Wallahu alam. Dengan ini kita telah tamat tafsir surah Yasin. Jadi insya-Allah kita akan masuk surah yang baru pada kuliah yang akan datang. Setakat ni belum difikirkan lagi surah apa. Kemungkinan besar kita akan baca surah Al-Kahfi. Kerana tujuan kuliah kita ni ialah menafsirkan surah-surah yang menjadi amalan. Jadi insya-Allah kita cuba, setakat ni yang saya boleh katakan, insya-Allah kalau tidak ada apa-apa halangan atau cadangan lain, mungkin kita akan teruskan dengan surah Al-Kahfi. Ya, jadi diharapkan kita semua dapatlah meneruskan terus mengikuti kuliah ini insya-Allah. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan puan-puan serta komitmen tuan-tuan puan-puan. Insya-Allah sehingga bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.